juta kilometer. Baik, seterusnya untuk perkembangan sukan malam ni kita akan bersama dengan Chairo. Silakan. Jendela perpindahan pemain Liga M dilanjutkan semula. Pasangan dari Belgium dan Belarus menjulang gelaran kategori bergu wanita terbuka Australia. Baik, terima kasih rakan penyampai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jendela perpindahan pemain Liga Malaysia Liga M 2021 sekali lagi dilanjutkan sehingga tarikh sepak bola saingan yang dijadualkan pada 5 Mac depan. Ini kali kedua jendela perpindahan Liga M ditunda selepas Liga Bola Sepak Malaysia NFL mengesahkan tempoh pendaftaran pertama pemain yang sepatutnya berakhir pada 12 Februari dilanjutkan sehingga 19 Februari. Mengesahkan perkembangan terkini itu, Ketua Pegawai Eksekutif MFL Datuk Abdul Ghani Hassan berkata, lanjutan itu diteruskan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA selepas terima permohonan rasmi Badan Pentadbir Liga M tersebut sebelum ini. Beliau berkata permohonan melanjutkan tempoh itu dibuat susulan terdapat pasukan yang menghadapi masalah terutama melibatkan pendaftaran pemain tempatan dan import selain kekangan menjalani persiapan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. MFL sebelum ini memutuskan tempoh pendaftaran pertama Liga M akan bermula pada 21 November 2020 sehingga 12 Februari lalu sebelum ia dilanjutkan kepada 19 Februari dengan kemudahan FIFA. Kempen Liga M 2021 akan membuka tirai pada 5 Mac depan dengan perlawanan Piala Subangsih di antara juara bertahan dan juara Liga Super 2020 Johor Darul Takzim JDT dan Kedah FC. Tak kejar nama, wow, tapi kayak dikejar. Asal-asal kerja keras tapi mereka tak nampak. Susulan pengumuman kebenaran pembukaan jadi biar aku jadi sejarah dan rekreasi. Majlis Sukan Negeri Terengganu MSNT kini merancang untuk kembali beroperasi semaksimal mungkin dalam masa terdekat. Proses sanitasi besar-besaran. Untuk berita dalam talian, Malaysia kini didenda RM1,500,000 atas kesalahan menghina mahkamah menerusi komen pembacanya tahun lalu. Mahkamah Persekutuan bagaimanapun mendapati responden kedua iaitu Ketua Pengarahnya Steven Gan tidak bersalah. Keputusan dibuat panel 7 hakim dipengerusikan Presiden Mahkamah Aduan Tazri Rohana Yusof. Menurut mahkamah, Malaysia kini bertanggungjawab atas komen pembacanya. Ia yang bersifat menyinggung telah tersebar luas selain kandungannya bersifat palsu. Mahkamah memerintahkan portal itu membayar denda dalam tempoh 3 hari bekerja. Posisi paling kuat jalanku like a musical. Kau buat langkah untuk jadi terkenal. Tiba masa ku gong dan blow set goal. Pacitan terkawal under control. Terbang atas langit. Kerangka tindakan ekonomi digital Malaysia yang komprehensif bakal dilaksanakan sehingga 2030 dengan menetapkan visi untuk negara menjadi penerajus rantau dalam ekonomi digital dan mencapai pembangunan sosio-ekonomi yang inklusif, bertanggungjawab serta mampan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed berkata, unit perancang ekonomi telah diberi tanggungjawab untuk menggumal rangka tindakan ekonomi digital Malaysia yang mengandungi 3 objektif dasar bagi memastikan objektif tercapai, kempen kesedaran pendidikan dan pemahaman digitalisasi perlu diteruskan merentasi semua industri, perusahaan kecil sederhana dan perniagaan mikro. 3 strategi teras dirangka Kementerian Pengajian Tinggi bagi memperkasa program keusahawanan dalam kalangan graduan menerusi Pelan Tindakan Keusahawanan Institusi Pendidikan Tinggi IPT 2021-2025. Menterinya Datuk Seri Dr. Raja Ahmad berkata, 3 teras berkenaan menumpukan kepada memantapkan ekosistem keusahawanan yang bersinergi dan holistik, memperkasakan jaringan keusahawanan berimpak tinggi dan menekankan keusahawanan yang berteraskan inovasi dan teknologi. Pelan itu merupakan naratif baru program pembangunan keusahawanan di IPT yang juga bertepatan dengan 1
kebangsaan, termasuklah menerapkan budaya dan nilai-nilai keusahawanan ke dalam sistem pendidikan tinggi negara, serta mengajak hingga pelajar IPD dari bermatlamatkan mencari kerja ataupun job seeker kepada pencipta pekerjaan ataupun job creator apabila mereka menamatkan pengajian. Sepanjang pelaksanaan Pelan Tindakan Keusahawanan IPT 2016 hingga 2020, 49,983 pelajar menjalankan perniagaan dalam tempoh pengajian mereka. Namun ada 7,148 atau 14.3% meneruskan berjaya sebagai usahawan selepas tamat pengajian. Saindal di Plantation Berhad SPP mencatatkan keuntungan bersih 1.2 bilion ringgit untuk tahun kewangan berakhir 31 Disember 2020. Prestasi yang positif itu sekaligus memperbaiki kerugian bersih berjumlah 200 juta ringgit yang dicatatkan dalam tahun kewangan sebelumnya. Menurut pengarah urusan kumpulannya, Muhammad Osman Pasha, prestasi kewangan itu disokong prestasi segmen huluan dan hiliran lebih baik tahun ke tahun. Sepanjang tahun lalu, harga minyak sawit mentah MSM realisasi berada pada RM2,532 satu tan, 23% lebih tinggi berbanding tahun sebelumnya. Harga minyak sawit lebih tinggi memberi manfaat kepada pemain industri selepas berdepan tahun-tahun yang mencabar dalam sejarah ekonomi global. Beliau berkata demikian dalam sidang media pengumuman suku keempat Saindal di Plantation secara maya. Sorry teman, jangan ungkitkan. Nyali kita selfie dua orang. Jangan merajuk lantis yang susah. Mau pujuk kamu saya yang payah. Inisiatif itu dilaksanakan melalui kerjasama antara kerajaan, swasta dan rakyat. Data percuma akan turut diberikan kepada pelajar dari kumpulan yang mudah terjejas. Memang saya mau. Langkah-langkah yang digariskan di bawah agenda My Digital akan meletakkan Malaysia setanding negara nasional. Akan dinamakan semula kepada Rumah Malaysia. Antara penambahbaikan dilakukan ialah meningkatkan saiz suri kediaman, menambah fasiliti dan memudahkan keupayaan pendidikan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Swaida Kamaluddin berkata penjenamaan semula akan dilakukan tahun ini. Setiap unit kediaman akan diperluas dengan saiz minimum 900 kaki besi. Setiap unit rumah diisi dengan pemohon yang layak dalam tempoh 3 bulan secara sewaan. Mereka juga semasa dapat diperhatikan ketika ini masih dari Benung dan Timur Laut menuju ke Semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak kencang sekitar 40 hingga 60 km sejam. Oleh demikian, Malaysia telah pun mengeluarkan amanah kencang dalam program peringkat pertama, kedua dan ketiga di kawasan-kawasan yang berwarna berkenaan, yang mana keadaan ini adalah amat berbahaya untuk aktiviti penangkap ikan, bot-bot kecil dan kapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada malam ini. Dapat diperhatikan ketika ini, keadaan cuaca di hampir ke semua kawasan di Semenanjung Malaysia masih lagi berada dalam keadaan baik dan tiada hujan, dan kami jangkakan keadaan ini boleh berlanjutan sehingga ke awal pagi esok. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian Kudat di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian Kapit, Sibu dan juga Kuching. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti.
Baiklah, untuk makluman semua juga, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran cuaca peringkat waspada melibatkan bahagian-bahagian yang berwarna kuning, yang mana hujan lebat dijangka berlaku di kawasan-kawasan berkenaan sehingga ke lewat malam esok. Oleh itu, dinasihatkan kepada penduduk di kawasan yang terlibat agar berhati-hati dan mengambil langkah yang berjaga-jaga dalam menghadapi keadaan cuaca yang tidak diingini berlaku. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada malam ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum. Kita melihat ramai ibu bapa yang menunggu di luar sekolah, kadang-kadang tidak ada penjarakan fizikal dan sebagainya. Oleh yang demikian, kami di KPM telah mengesyorkan kepada sekolah-sekolah kaedah yang terbaik yang mereka boleh gunakan bagi memastikan penyuraian ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan juga SOP dapat dipatuhi. Beralih ke situasi semasa COVID-19, untuk hari ke-9 berturut-turut, kes sembuh melebihi kes positif. Kes sembuh baru mencatatkan 4,889 berbanding 2,936 kes positif baru. 13 kes kematian direkodkan dengan keseluruhan kini mencecah 1,043 korban. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Imunisasi COVID-19 kebangsaan, petugas Barisan Hadapan adalah kumpulan pertama yang akan menerima suntikan vaksin COVID-19 selain kumpulan berisiko tinggi seperti warga emas, mereka yang mengidap penyakit tidak berjangkit NCD dan penyakit sel. Kita telah menyediakan pasukan pasukan yang khusus untuk memastikan perjalanan perkara ini. Dari segi bilangannya akan berubah-ubah. Tapi buat masa ini kita masih dalam perbincangan. Walau macam mana kita dah ada draft lah untuk perkara ini. Tapi secara detailnya kita akan bincang dengan agensi-agensi yang terlibat lah untuk memastikan kelancaran perjalanan vaksinasi ini. Hospital Raja Perempuan Zainab HRPZ2 Kota Baru, hospital negeri yang mempunyai kehilangan petugas kesihatan paling ramai, iaitu melebihi 3,000 orang dan mengendalikan kes-kes pesakit COVID-19 berisiko tinggi. Sebagai persediaan, kotak ataupun pak berding freezer ini ditempatkan di hospital kita, dan dengan kadar ataupun dengan bilangan bagi kerja melebihi 3,000, keseluruhannya adalah 4,000 dan yang akan menerima melebihi 3,000, dan kita memerlukan tempat simpanan vaksin ini untuk kita beri kepada warga kerja hospital Raziko Bazanab 2, insyaAllah. Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Makri sebelum ini berkata, penggunaan vaksin bagi melindungi manusia daripada dijangkiti penyakit berbahaya bukanlah perkara asing dalam perspektif syarak. Justru, ayolah seluruh rakyat patuh dan beri kepercayaan penuh kepada kerajaan dalam menangani pandemik COVID-19 menerusi penggunaan vaksin. Lindungi diri, lindungi semua. Majidah Ismail, Berita RTM. Masyarakat digesa tidak masyarakat dalam kehidupan sosial mereka, kerana di setengah tempat kemudahan ini dapat dicapai dengan mudah. Jadi sebab itu saya melihat bahawa inisiatif My Digital ini adalah bukan saja untuk merapatkan lagi jurang perbezaan ini, tetapi lebih penting untuk merancangkan lagi masyarakat dalam semua sektor menggunakan kemudahan digital ini yang dikatakan amat perlu dalam keadaan senario pandemik yang tidak nampak kesudahannya. Petugas kesihatan siap siaga melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Amarannya seketika nanti.
membiasakan anak-anak itu dengan SOP baru di sekolah, dan juga untuk guru-guru bersama-sama dengan ibu bapa mencari keadaan terbaik berkaitan dengan penyuraian anak-anak pada akhir tarikh pembukaan terpakai kepada semua sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan, sekolah swasta dan mana-mana institusi pendidikan berdaftar dengan kementerian. Sekolah menengah bola bakal dibuka semula mengikut kumpulan pada April. Kumpulan A iaitu sekolah di Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu bakal dibuka pada 4 April. Sementara sekolah Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor dan 3 wilayah persekutuan dibuka 5 April. Keputusan dibuat bagi memberi ruang maksimum kepada Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Berbeza dengan tahun-tahun sebelum ini, biasanya Dewan Peperiksaan ini hanya satu sahaja. Namun untuk SPM kali ini bukan sahaja Dewan Peperiksaan perlu disediakan, tetapi kita juga menyediakan bilik alternatif. Sekiranya apa-apa melibatkan murid dalam Dewan Peperiksaan, ada bilik alternatif yang boleh digunakan. Ruang bilik yang banyak juga diperlukan sebagai persediaan awal untuk dijadikan bilik isolasi bagi pelajar bergejala. Sementara itu, Kolej Vokasional akan dibuka 1 Mac, manakala sekolah antarabangsa dan institusi pendidikan swasta kategori pusat termasuk pusat tuition akan dibuka 8 Mac. Beliau turut menggesa kerjasama semua pihak agar patuh SOP. Saya ini original Sabahan, mantat kampung nuntunan api-api. Jangan koti, kau tidak percaya saya. Menyesal nanti bila kau dengar ini. Oh dari sayang, kau mau saya sikut. Inisiatif 1 Mai Digital mendana rangka tindakan ekonomi digital Malaysia mampu memperkasa setiap aspek kehidupan rakyat. Pelan hal tuju transformasi digital itu bermatlamat menjadikan Malaysia negara berpendapatan tinggi, berbasikkan teknologi dan pendigitalan. Dalam masa sama menjadi peneraju serantau dalam ekonomi digital. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam ucapan perasmian secara maya berkata, My Digital menetapkan gabungan inisiatif dan sasaran berentasi 3 fasa pelaksanaan sehingga tahun 2030. Menjelang tahun 2025, ekonomi digital dijangka akan menyumbang 22.6% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK negara. Pada masa yang sama, pelan ini juga menyasarkan untuk membuka 500 peluang pekerjaan dalam ekonomi digital. Kerajaan juga akan menggalakkan sebanyak 875,000 perusahaan mikro, kecil dan sederhana untuk menerima guna platform e-dagang. Produktiviti ekonomi turut dijangka akan meningkat sebanyak 30% menjelang tahun 2030. Sejajar pelancaran budaya Malaysia akan mula menikmati teknologi 5G. Penting dari itu ialah ia memungkinkan berbagai aplikasi penting berada dalam genggaman pengguna, termasuk aplikasi pemantauan kesihatan bagi pesakit kronik, bantuan kecemasan pintar dan aplikasi khas bagi buah lepas yang tinggal bersihkan. Malaysia akan menjadi antara negara pertama di rantau ini membina ekosistem energi yang menggunakan internet dan perkhidmatan awam dalam masa sebenar. Langkah melonjakkan penggunaan 5G itu akan meningkatkan keupayaan ekonomi dalam mencetuskan lebih banyak inovasi dan perkhidmatan. Perluasan teknologi 5G dan perwujudan peluang pekerjaan menerusi My
dan rangka tindakan ekonomi digital jelas mengucilkan banyak pihak, terutamanya generasi muda. Ketika dunia berdepan pandemik COVID-19, pencapaian internet pantas yang membantu pembelajaran selain pelbagai lagi aspek kebajikan rakyat nyata menjadi keutamaan kerajaan. Saya percaya plan ini sangat bagus kerana ia boleh membantu rakyat yang terutamanya yang dekat pendalaman. Kerana saya orang Sarawak, so saya ada tengok macam mana condition dekat situ lah. So memang orang dekat perkampungan perlukan 5G tu. Saya plan ni sangat bagus, lagi-lagi dalam sektor ekonomi. Sebab kita tahu perkembangan digital ekonomi ni sangat pesat, lagi-lagi dalam era pandemik ini. So bagi saya, impak dia kepada mahasiswa jauh lagi besar berbanding kepada mereka-mereka yang ada dalam alam pekerjaan sekarang. Sebab mahasiswa-mahasiswa yang akan keluar dan mencuburi sektor pekerjaan ni, diorang akan mencari pekerjaan di mana kita pun tahu kadar pengangguran meningkat sekarang. Dalam pandemik sekarang, penggunaan internet sangat penting, especially to students, untuk kita belajar since everything online sekarang. So, ia sangat membantu especially untuk pelajar-pelajar yang dalam kawasan pedalaman yang tidak dapat internet yang stable. Ini satu langkah yang sangat wajar lah yang dilakukan pada pemasaran selama pada pandemik ini, di mana kita boleh nampak bila affected macam ramai rakyat, iaitu macam ramai rakyat dah dibuang kerja dan sebagainya, yang dikatakan di pihak telah menunjukkan 200,000 peluang pekerjaan spesifik dengan kempen itu. Pada saya itu sangat mentacklekan serta satu isu yang ada di negara sehari-hari pada kita sebagai mahasiswa, walaupun kita tengah masih belajar dan sebagai isu pun kita tak tahu sama ada kita masih ada jaminan pekerjaan itulah. Ini merupakan satu isu yang bagus, terutama sekali untuk pelajar ataupun budak-budak yang berada di kawasan pedalaman yang tidak mempunyai akses internet yang kuat. Sebab as student, saya faham pelajar yang tak ada internet sebab kita pun kelas online semua tu kan. So bila kita online tak ada internet, kita akan tertinggal dalam pelajaran semua. Pacarku hilang diambil orang, apakah wajahku kurang tampan sayang? Memang susah mencari pacar perhatian, pacar perhatian. Kerajaan juga sedar bahawa murid-murid terdiri pada pelbagai latar belakang, sama ada di kawasan bandar, luar bandar ataupun kawasan pacarku pedalaman. hilang diambil orang, apakah wajahku kurang tampan sayang? Memang susah mencari pacar perhatian, dilaksanakan secara menyeluruh pacar dalam tempoh yang singkat. Itulah kerana sebahagian besar tidak memiliki Andai kau tahu sakit hati ini, ku tak sanggup lagi, ku tak tahan lagi. Mengapa hidupku selalu begini, terus tersakiti dan ditinggal pergi? Daripada peringkat prasekolah, Aku mikirin kamu, belum tentu kamu mikirin aku. program turut mengetengahkan Lebih baik ku tinggalkanmu, pergi lupakanmu, pergi lupakanmu, pergi lupakanmu, pergi lupakanmu.
Pacarku hilang diambil orang, apakah wajahku kurang tampan sayang? Memang susah mencari pacar perhatian, pacar pengertian. Andai kau tahu sakit hati ini, ku tak sanggup lagi, ku tak tahan lagi. Mengapa hidupku selalu begini, terus tersakiti dan dititi dan ditinggal pergi. Untuk apa aku mikirin kamu, belum tentu kamu mikirin aku. Lebih baik ku tinggalkan, kes kematian turut dilaporkan, menjadikan jumlah kumulatif kematian di Malaysia kini melepasi angka 1,000, iaitu 1,005 berikut data terkini COVID-19 seperti kes positif harian mengikut negeri. pergi lupakan. Aku hanya ingin mencintaimu dengan sepenuh jiwa dan ragaku, tapi mengapa kau tinggalkan tersebut mendapat kerjasama murid dan ibu bapa. Ia bagi memastikan sistem Pacarku pendidikan negara hilang dapat dipacu diambil ke tahap lebih cemerlang. orang, apakah wajahku kurang tampan sayang? Memang susah mencari pacar perhatian, pacar perhatian. Andai kau tahu sakit hati ini, ku tak sanggup lagi, ku tak tahan lagi. Mengapa hidupku selalu begini, terus tersakiti dan ditinggal pergi. Lebih baik aku hidup sendiri, kemanapun tiada yang melarang, mencari pacar pengertian. Pacarku hilang diambil orang, apakah wajahku kurang tampan sayang? Memang susah mencari pacar perhatian, pacar perhatian. Sesuai kedua faktor kekangan akses kepada internet. Mula persiaran hari ini, KPM menyiarkan program-program berteraskan kurikulum dan ko-kurikulum KPM. Pacarku hilang diambil orang, apakah wajahku kurang tampan sayang? Memang susah mencari pacar perhatian, Baik, jika anda perhatikan, anda akan pacar dapat memastikan bahawa semua penyakit yang divaksinasi adalah merupakan penyakit berjangkit yang mana ia disebabkan oleh virus yang Andai boleh kau menyebabkan tahu komplikasi sakit penyakit yang hati berat ini, seperti ku tak sanggup lagi, ku tak tahan lagi. Mengapa hidupku selalu begini, terus tersakiti dan ditinggal pergi. Untuk apa aku mikirin kamu, belum tentu kamu mikirin aku. Lebih baik ku tinggalkan, Untuk kita menjayakan program imunisasi COVID-19 bangsa ini, satu pasukan tugas khas yang dikenali Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 ataupun COVID-19 Immunization Task Force CITF telah pun ditubuhkan dan akan dipromosikan oleh saya selaku Menteri Penyelaras bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Struktur CITF ini menekankan kepada pendekatan yang bersepadu seperti mana yang telah pun dipersetujui oleh Mak Menteri, iaitu a whole of society approach, merangkumi semua agensi-agensi dalam kerajaan,
Malaysia untuk memastikan bahawa seramai mungkin dapat diberikan vaksin COVID-19 untuk kita menewaskan pandemik ini. Oleh demikian, struktur CITF ini mengambil kira bahawa pemegang tanggung utama dalam program imunisasi COVID-19 ini iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia diberi sokongan yang padu daripada the whole of government and the whole of society agar Kementerian Kesihatan boleh memberi tumpuan kepada tugas untuk memberi vaksin kepada penduduk di Malaysia. Untuk menjayakan CITF ini, saya telah menubuhkan pasukan pengurusan Project Management Team di bawah Task Force ini. Project Management Team ini akan diselia oleh dua pengarah bersama, iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Chong Chi Kiong, diri saya, iaitu Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan bagi Kesihatan Awam, dan di kanan saya yang berbahagia Lieutenant General Datuk Muhammad bin Abdul Rahman, Timbalan Panglima Tentera Darat, dengan adanya PMT yang dipimpin bersama oleh Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan dan juga Timbalan Panglima Tentera Darat Malaysia. Ini dapat membawa satu koordinasi dan juga gerakan sepadu yang membolehkan kita menggerakkan the whole of government and the whole of society untuk menjayakan program National Immunization Program ini. Untuk Sekretariat bagi CITF, kita telah kenal pasti selain daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Majlis Keselamatan Negara sebagai urusia bersama untuk menjayakan program ini. Majlis Keselamatan Negara diberikan tugas antara lain untuk menyelaraskan kejayaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan bersama dengan kerajaan-kerajaan negeri dan juga kerajaan-kerajaan tempatan, pihak kuasa tempatan, supaya program ini betul-betul dapat dilaksanakan dengan cekap dan dengan efisien sehinggalah ke peringkat akar umbi. CITF telah mengajukan mesyuarat pertama pada 16 Februari semalam, yang mana kita telah memperincikan penyelarasan bidang tugas, struktur kerja dan juga perancangan keseluruhan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Dalam mesyuarat tersebut, antara lain, MKN telah membentangkan kertas kerja kaitan dengan penyelarasan di peringkat kebangsaan, negeri dan daerah. Jadi kita ada struktur COVID Immunization Task Force ini bukan hanya di peringkat kebangsaan, tetapi juga di peringkat negeri sampailah ke peringkat daerah. Kerana pelaksanaan program ini mestilah dilaksanakan sampailah ke peringkat daerah. Menerusi COVID Immunization Task Force, perkhidmatan kesihatan yang merangkumi bidang tugasan pengurusan logistik vaksin, pendaftaran, mengenal pasti kategori penerima vaksin, pemantauan pasca vaksinasi, pentadbir vaksin, pusat imunisasi di fasiliti KKM dan pengurusan sumber manusia akan diselaraskan dengan perkhidmatan bukan kesihatan yang bertanggungjawab bagi pengurusan logistik, utility, tempat letak kereta, ICT, peralatan bukan ICT, dokumentasi, rekod dan pendaftaran, pengurusan maklumat jiwadaraya, komunikasi strategik, pentadbir pusat vaksin di fasiliti awam, pengurusan pengangkutan penerima vaksin, pengurusan sumber manusia dan juga bahagian sukarelawan. Pasukan badan beruniform iaitu PDRM, ATM, Jabatan Bomba dan Penyelamat serta Angkatan Pertahanan Awam Malaysia juga akan terlibat sepanjang program imunisasi COVID kebangsaan berlangsung. Bagi tujuan pentadbiran, bilik gerakan CITF telah diwujudkan di Blok F1, Pasal F, Precinct 1, Putrajaya. Saya buka kepada soalan untuk kenakan daripada video. Joseph from Reuters here. Yes. Just
Puan kata ditarik balik akan terhapus begitu saja kerana ia diwartakan. Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu memaklumkannya selepas menjadi tetamu selamat bagi Malaysia di Angkasa Puri. Dalam perkembangan lain, beliau berkata negara kita menghormati demokrasi. Walaupun darurat itu boleh menyatakan atau menafikan peruntukan-peruntukan yang menguasai demokrasi itu. Namun, apabila Parlimen bersidang nanti, proklamasi darurat dan juga ordinan darurat hendaklah dibentangkan di hadapan Parlimen.